Ustaz nak tanya lah Ustaz, macam Quran time tadi Tuan Fazrul ada cakap Al-Quran ni Nabi dapat ikut wahyu kan, jadi dia susunan lain dengan mushaf dengan penurunan. Cumanya Tuan Fazrul kata susunan Al-Quran yang kita ada dekat dalam kitab sekarang ni dari langit. Macam mana tu Ustaz? Macam mana penyusun tu tahu dari langit tu, macam mana dia turun macam mana tu? Baik. Hari ni masuk surah baru kan, Quran time Al-Ma'idah kan? Ya. Surah yang kelima. Quran turun memang bukan mengikut susunan. Kalau ikut tadi Tuan Fazrul kata, ulama pendapat surah Al-Ma'idah adalah surah yang terakhir sekali turun kan? Dalam tu ada ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tapi kenapa dia nombor 5 kan? Bukan nombor 114. Mengikut turutan penurunan surah ataupun ayat, dia berlainan dengan turutan mushaf kita sekarang, turutan Quran sekarang. Tapi penyusunan turutan surah dan ayat ini juga datangnya daripada Nabi SAW. So turun tu berbeza masa dia, tetapi Nabi yang beritahu letak kat sini ayat ni, letak kat sini, ayat ni letak kat sini, yang ni letak kat surah ni, dan seterusnya. Yang dia suruh sahabat hafal tu Ustaz ya? Ya. Mengikut susunan letak selepas ayat ini dan ayat itu. Walaupun mengikut penurunan dia memang lain lah, berbeza lah mengikut penurunan. Dan itu juga menjadi salah satu kajian kalau dalam tadabbur kan. Itu juga menjadi salah satu kajian bila kita nak tengok surah tu ataupun ayat tu, kita nak tengok pada latar belakang dia. Waktu tu kita tengok bila surah tu turun ataupun ayat tu turun. Dan dia akan membantu kita dapat gambaran ayat ni turun dekat mana, Mekah ataupun Madinah. Keadaan masyarakat tu macam mana ketika tu. Allah nak tekankan apa benda. So waktu tu kita melihat kepada waktu turunnya ayat tu dan tempat turunnya ayat tersebut. Yalah, dalam hal ni banyaklah yang pendapat-pendapat ulama mengenainya kan. Tapi insya-Allah susunan Quran yang ada tu begitulah yang telah Allah mentakdirkannya. Sebab kadang ada orang yang ragu-ragu kan, betul ke yang ni Nabi suruh kan, ini ulama-ulama dulu susun dan sebagainya kan. Tapi kita berpegang pada firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran ini, sesungguhnya kami yang akan memelihara, menjaga Al-Quran ini. So kita tidak perlu risaulah Al-Quran ni orang terbalikkan ke, orang ke depan belakang, ke depan ke belakang kan ke ayat dia ke kan, surah dia dan sebagainya. Kita tak perlu risau sebab Allah dah janji dia akan yang menjaganya. Maknanya Ustaz, sahabat hafal masa dah komplit satu Quran ni? Belum. Belum ada yang hafal, bila turun je ayat mereka terus hafal. Mereka terus hafal. So belum komplit pun Al-Quran tu lagi. Dan setiap sahabat pun Nabi bagi ayat tak banyak kan. Mereka ambil 10 ayat je, tak lebih daripada 10 ayat. Ambil 10 ayat, mereka baca, mereka faham, mereka dah amalkan, baru mereka ambil 10 ayat yang berikutnya. Memang macam tu para sahabat semua mengikut kata Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kata kana rajulun minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna. Sungguhnya kami ni para sahabat, kalau kami belajar, kami hanya belajar 10 ayat aja dan tak lebih daripada 10 ayat tu. Hatta ya'lama ma'anihinna wa amala bihinna, hatta ya'rifa ma'anihinna, sehingga kami ni tahu maksud makna ayat tu dan kami beramal dengan dia, barulah pergi ambil 10 ayat yang lain. Sebab itu yang Umar Khattab hafal Quran habis sampai 12 tahun tu. Al-Baqarah sampai 12 tahun kan. Ibnu Umar sampai 8 tahun. Lama masa dia ambil untuk menghabiskan satu surah kan. Dan kalau dikatakan Umar tu tak habis hafal Quran pun tak pelik. Tetapi kesan Al-Quran tu kita nampak jelas dalam kehidupan dia. Berbanding dengan orang yang mungkin dia hafal Al-Quran ataupun dia baca Al-Quran khatam dah banyak kali dah, tetapi kesan Al-Quran tu tak ada dalam kehidupan. Itu beza
kita dengan para sahabat dulu. Sebab tu Ibnu Umar kata, kami ni nak hafal Quran susah. Tapi kami ni Allah bantu untuk mudah beramal. Dan nanti ada satu kaum yang datang selepas kami ni, mereka ni hafal mudah tapi susah nak beramal. Sebab itu para sahabat kadang dia tak hafal banyak pun. Macam seorang sahabat, saya lupa nama dia. Dia datang ke Madinah, dia duduk Mekah, datang ke Madinah dia nak bunuh Nabi, niat nak bunuh Nabi. Sampai di Madinah, berlakulah peristiwa yang dia kagum dengan apa yang Nabi beritahu dia. Perbuatan yang dilakukan di Madinah itu, tak ada orang tahu melainkan dia dengan seorang lagi je, tapi Nabi boleh tahu. Dia kagum dengan perbuatan itu, maka dia masuk Islam. Dia masuk je Islam, Nabi kata, wahai Umar, ajarkan pada saudara kamu ni Quran. So dia duduk dekat Madinah tu, tak lama, lebih kurang dalam sebulan tak sampai. Lepas tu dia terus minta izin kat Nabi, aku nak balik pergi berdakwah. So dia berbekalkan dengan, sudah pastinya bukan satu Quran dia bawa tu. Mungkin bukan satu surah lengkap pun dia bawa. Tetapi dia bawa mungkin beberapa potongan ayat je. Tapi dia dah balik ke Madinah, balik ke Mekah, dia dah pergi berdakwah. Maka begitu para sahabat, ayat tak banyak dalam dada, tapi amalannya lebih banyak daripada orang yang habis hafal satu Quran ataupun khatam banyak kali. Jadi begitulah para sahabat, dan itulah contoh mereka yang kita nak ikut. Inilah usaha yang kita lakukan ni kan. Saya yakin semua kita yang ada dekat sini ni, yang mengikuti Tadabbur Coaching ni, semuanya kita mempunyai satu matlamat, iaitu kita nak faham apa yang kita baca kan. Tak adalah matlamat lain kan. Tak adalah orang masuk dalam ni sebab tengok ada CJ, CJ ada dalam ni nak masuk. Tengok ada Ustaz Syukri nak masuk. Ada Ustaz Hafiz nak masuk. Ada Ustaz Syafiq nak masuk. Tak. Saya yakin semua dalam ni masuk nak faham apa yang dibaca daripada Al-Quran. Moga walaupun mungkin kita tak dapat nak faham macam mana sahabat faham tu kan. Mudah-mudahan Allah pandanglah sikit dekat kita ni. So, untuk apa? Untuk nanti Allah ampunkan kita. Untuk baki lagi berapa banyak ayat yang belum sempat kita faham. Paling tidak kita cuba berusaha semampu kita. Dan tidak pernah ada istilah terlambat kan? Sebab sahabat ada yang peluk Islam dah tua dah. Kan dah tua peluk Islam. Tapi sempat nak berdakwah dan sempat apa? Nak beramal, sempat nak ikut berperang, macam-macam boleh buat. Lambat tak semestinya terlepas peluang. Tidak. Setiap kita boleh Allah berikan peluang selagi ada umur, maka selagi itulah ada peluang.